Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwah, tuan-tuan dan perempuan, pejam celik tidak lama lagi kita akan bulan Ramadan akan tiba, dan moga-moga Allah panjangkan umur kita untuk kita dapat berkesempatan dapat kita melalui bulan Ramadan ini dengan ibadah puasa dan qiyam. Dan seperti yang telah dimaklumkan oleh penganjur, bahawa buku yang akan kita bahaskan pada pagi ini ialah hikmah Ramadan dan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa. Barangkali dapat saya ambil kesempatan sebelum kita memulakan bacaan dalam buku ini untuk saya berbicara mengenai pengarang buku ini. Saya difahamkan bahawa pengarang Al-Fadhil Dr. Fadlan bin Muhammad Uthman belum lagi sampai ke sini. Barangkali mudah-mudahan beliau berkesempatan di masa akan datang. Cumanya nak ceritakan bahawa pengarang, penulis Dr. Fadlan, beliau adalah mentor senior saya sewaktu kami di Universiti Islam Madinah. Jadi beliau antara kiranya boleh saya panggil abang lah kot, yang rapat sewaktu di Universiti Islam Madinah, memberi bimbingan dan tunjuk ajar sewaktu saya menuntut di Universiti Islam Madinah kurang lebih 20 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah kami terus hubungan terus akrab dan rapat sehingga ke hari ini. Dan menariknya, sewaktu saya melanjutkan pelajaran ke peringkat doktor di UKM, beliau juga menjadi penyemak kepada tesis tulisan saya. Beliau jadi penyemak dalam lah. Dia lazimnya untuk tulisan tesis peringkat sarjana ni dia ada penyemak dalam dan penyemak luar. Jadi penyemak dalam adalah Al-Fadhil Dr. Fadlan, dan ada seorang lagi penyemak luar. Dan untuk makluman, yang kritikalnya ialah penyemak dalam tu, sebab dia yang akan tentukan kiranya lah lulus atau tidak. Jadi saya sangat bertuah lah apabila beliau menjadi penyemak tulisan tesis saya, dan itu kiranya jaminan lulus lah, berbanding kalau dapat kat orang lain belum tentu lagi,
barangkali kena sabotage dan sebagainya, ya. Jadi itu antara, ya, kisah ringkas saya lah dengan penulis Dr. Fadlan Muhammad Uthman hafizahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kira boleh kita terus tanpa berlengah masa membaca buku ringkas hikmah Ramadan dan pedoman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuasa, dan kita lihat di muka surat 11, ya. Kita mulakan dengan bab nombor 1, hikmah Ramadan. Kata penulis hafizahullah, bulan Ramadan sinonim dengan bulan puasa. Mencari hikmah Ramadan bukanlah suatu perkara yang rumit. Ini kerana Allah Ta'ala telah menurunkan beberapa ayat dalam Al-Quran. Ini muka surat 11, ya tuan-tuan. Muka surat 11. Ini kerana Allah Ta'ala telah menurunkan beberapa ayat dalam Al-Quran berkaitan dengan bulan Ramadan, dikhususkan kepada puasa yang merupakan amalan fardu utama di dalam bulan ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Dalam ayat ini barangkali dapat kita ambil dua faedah utama. Yang pertama, bahawasanya ibadah puasa ini bukanlah ibadah baharu khas bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ibadah puasa ini telah jauh disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum lagi ke atas umat-umat yang terdahulu. Justru boleh kita faham bahawa orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka juga disyariatkan berpuasa sebagaimana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, sebagaimana ayat ini menjadi asas dalam pensyariatan puasa itu. Dengan erti kata, tuan-tuan, kalau tuan-tuan bertanya, ya, seperti mana kita penuntut ilmu, kita wajib mengetahui asas-asas agama kita, termasuklah mengetahui asas hukum atau asas syariat puasa itu sendiri. Apakah asas pensyariatan puasa, atau mengapa kita berpuasa? Apa dalil wajib puasa? Jawapannya ialah ayat Al-Quran di hadapan kita ini, dalam surah Al-Baqarah ayat 183, di mana Allah kata, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka kerana itulah kita berpuasa. Tinggal lagi faedah yang kedua yang nak disebutkan tadi. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan objektif atau matlamat kenapa kita berpuasa. Di akhir ayat ni Allah kata, supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Itu matlamat dan objektif. Yang mana kalau kita lihat dalam kita berpuasa saban tahun, sejauh manakah matlamat itu telah kita capai. Dengan erti kata, haruslah kita bermuhasabah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Adakah benar-benar ibadah yang kita laksanakan itu dilaksanakan seperti mana yang sepatutnya? Bermula dengan solat, ya, zakat dan ibadah-ibadah yang lain, termasuklah juga dengan berpuasa. Jadi dalam bagi seorang Muslim, secara prinsipnya kita kata haruslah sentiasa berada dalam keadaan penambah baikan.
hendaklah dia terus dari semasa ke semasa, ya. Sini. Okey. Baik. Nak kata bahawa Muslim itu haruslah sentiasa dalam keadaan penambahbaikan. Dia sentiasa bertambah dan bertambah baik keadaan iman dan takwa dia. Dan memang tak dinafikan bahawa untuk mencapai penambahbaikan ini antaranya ialah dengan jalan ilmu. Dan itulah insya-Allah matlamat yang kita harapkan di sebalik program halakah ilmu yang kita adakan pada pagi ini. Akhirnya diharapkan kita bermuhasabah dengan ibadah-ibadah yang kita laksanakan itu, termasuklah dengan ibadah puasa, dan kita nilai dan kita lihat apakah ibadah puasa yang kita laksanakan itu benar-benar telah mencapai matlamatnya, dan apakah matlamat puasa itu supaya kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata penulis, daripada ayat ini kita sudah boleh mengetahui bahawa hikmah utama, apa arti hikmah tuan-tuan? Hikmah yakni rahsia, tujuan, matlamat dan objektif, ya. Ini hikmah kalau dengan kata lain yang tersirat. Apa tersirat di sebalik ibadah puasa itu? Jawapannya supaya kita bertakwa. Hikmah utama bulan Ramadan ialah untuk membina takwa. Perhatikan tuan-tuan perkataan membina. Membina itu sendiri sudah memberi gambaran kepada kita bahawa dia adalah sesuatu yang dilakukan sedikit demi sedikit. Seperti mana jika nak didirikan sebuah rumah, maka kita tak akan lihat rumah itu didirikan dengan sekaligus, tetapi didirikan dengan sedikit demi sedikit, bermula dengan tapak, kemudian tiang-tiang, dinding dan seterusnya. Maka begitu juga dengan takwa, harus dibina, ya, dengan asas-asas dan tiang-tiangnya. Sebelum berbincang tentang cara-cara untuk membina takwa dalam bulan Ramadan, ada baiknya dilihat erti takwa itu sendiri, ya. Bila kita sebut takwa, sejauh manakah kita memahami erti takwa itu? Dan di sini menariknya penulis dalam buku ringkas beliau ini, beliau memperincikan perkara-perkara asas ini untuk menjadi panduan dalam kita menuntut ilmu. Dan itu sebenarnya yang membezakan antara orang awam dengan penuntut ilmu, di mana lazimnya orang Islam, ya, termasuklah orang-orang awam, mereka maklum tentang puasa, mereka maklum tentang istilah takwa. Ini memang digunakan saban hari. Tetapi sejauh mana kita memahami perincian ibadah yang dilaksanakan itu, termasuklah perincian istilah-istilah yang digunakan, contohnya takwa itu. Jadi ini kita kata beza antara orang awam dengan penuntut ilmu. Jadi antara fokus dan perhatian yang harus diberi oleh seorang penuntut ilmu ialah pada perincian, ya. Seperti mana yang diungkapkan oleh para ulama, ilmu ialah pada perincian. Jadi tuan-tuan boleh tuliskan, ya, tuliskan rangkap ni. Ilmu ialah pada perincian. Ilmu ialah pada perincian. Jadi semua mungkin tahu bahawa, bahkan bukan semualah, kita kata lazimnya lah untuk penuntut ilmu di peringkat permulaan mengetahui bahawa matlamat puasa supaya bertakwa. Itu peringkat pertama, ya. Tapi peringkat seterusnya ialah melihat perincian erti takwa misalnya, ya. Dan itu yang diperincikan oleh penulis dalam buku ini. Jadi kata beliau, definisi takwa
dihuraikan oleh para ulama seperti berikut. Yakni ada pandangan-pandangan mengenai definisi takwa itu. Yang pertama, meletakkan penghalang dan penghadang di antara kamu dan apa yang diharamkan oleh Allah. Dengan kata lain, takwa yakni penghalang antara kita dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendinding, dengan kata lain, supaya jangan kita terjebak dalam benda yang haram. Apa yang membuatkan kita tidak terjebak dalam benda yang haram, antaranya sepatutnya ialah takwa. Takwa menghalang kita daripada terjebak dalam perkara haram. Jadi itu definisi atau maksud takwa yang pertama, penghalang ya antara kita dengan apa yang haram. Ada definisi yang kedua, kita lihat, melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Ini melaksanakan suruhan, menjauhi larangan. Definisi yang ketiga, takut kepada Allah, ya, takut kepada Allah, beramal dengan wahyu, redha dengan sedikit, serta bersedia untuk hari pembalasan, ya. Tapi saya ingat boleh kita kata yang ketiga ni, yang utamanya ialah takut kepada Allah. Jadi kadang-kadang perkataan takwa tu pun sinonim. Takwa maknanya takut, ya. Kedua-duanya bermula dengan huruf T, ya. Jadi ada kaitan di situ, takwa dengan takut, ya. Kemudian yang keempat, melaksanakan amalan taat dan meninggalkan amalan maksiat. Atau kita kata melaksanakan ketaatan, menjauhi kemaksiatan, ya. Jadi ini definisi yang diberikan oleh para ulama mengenai takwa, ya, yang saling menjelaskan antara satu sama lain, ya. Baik, kita lihat di surat sebelah, surat 13, ya, di pertengahan tu, kombinasi dua aspek ini, afwan, saya ingat kita terus pergi ke surat sebelah, surat 14, ya. Sesudah kita tahu tentang maksud takwa seperti dalam definisi-definisi yang dihuraikan tadi, kita lihat di surat 14, panduan membina takwa dalam bulan Ramadan. Ini cara bagaimana untuk kita nak merealisasikan matlamat dan tujuan utama di sebalik puasa di bulan Ramadan untuk menjadi insan yang bertakwa. Kata penulis, bulan Ramadan adalah bulan yang amat baik untuk Muslim membina dan memantapkan ketakwaan dalam dirinya. Nak kata bahawa bulan Ramadan ini adalah bulan atau peluang yang terbaik yang Allah syariatkan dengan hikmah-hikmahnya. Memang lumrah kalau kita lihat manusia bila tiba bulan Ramadan, ya, lazimnya semua memberi, orang kata apa, adjustment, membuat penyesuaian, ya, untuk mereka menjalani bulan Ramadan itu, kan, kerana dia ada puasa di sebelah siangnya dan ada solat tarawih di sebelah malamnya. Jadi memang bulan Ramadan itu lazimnya dia adalah kita punya jadual hidup kita tu atau jadual harian kita tu ada sedikit sebanyak perubahan. Betul atau tidak? Ya. Kalau biasanya kita ada makan pagi, tengah hari, makan malam, tak, di bulan Ramadan, ya, tidak ada hal seperti itu. Ada sedikit perubahan, ya. Jadi nak kata bahawa bulan Ramadan antara rahsia di sebalik Allah syariatkan puasa ialah untuk Muslim itu menjalani boleh saya kata, ya, proses muhasabah, proses membaiki diri, ya, menambah baik dan seumpamanya, di samping memperbanyakkan amalan-amalan ibadah dan ketaatan. Baik,
Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang amat baik untuk Muslim membina dan memantapkan ketakwaan dalam diri dia. Apakah cara-caranya? Apakah cara-cara untuk membina ketakwaan? Sekali lagi saya lihat ya, penulis menarik susunan apa yang dinyatakan satu persatu oleh penulis dalam buku ini, mudah untuk kita faham dan untuk kita praktikkan. Yang pertama, mempergiatkan amalan baik dan menghentikan amalan buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana Ramadan futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilat asyayatin." Maksudnya, apabila masuknya bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu rahmat, ditutup pintu-pintu jahannam, dan dirantai para syaitan. Ya, nak kata bahawa, dengan kata lain, pintu-pintu kebaikan dibuka, manakala pintu-pintu kejahatan ditutup. Justru wajarlah kita ambil kesempatan dan peluang untuk kita menambahkan amalan kebaikan dan menjauhi amalan keburukan. Dan dalam sebuah hadis kita lihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidat asyayatin wa maradatu al-jin wa ghulliqat abwabun nar." Maksudnya, apabila masuknya malam pertama bulan Ramadan, para syaitan dan pengganas jin akan dirantai, pintu-pintu neraka ditutup. Menarik terjemahan yang digunakan oleh penulis. Dia kata pengganas jin. Saya ingat mungkin barangkali kita pertama kali dengar jin ni pun ada pengganas juga. Biasa kita dengar pengganas, teroris, ya. Tapi dalam kalangan jin pun ada juga, ya. Ini terjemahan perkataan maradatul jin. Perhatikan. Kata Nabi, suffidatis syayatin. Syaitan dan pengganas jin dirantai. Nak kata bahawa ada jenis jin-jin yang tertentu yang dirantai, bukan kesemuanya. Barangkali selama ni kita memahami bahawa bila tiba bulan Ramadan, semua jin dirantai dan sebagainya. Mungkin itu kefahaman kita sebelum ni. Tetapi dalam hadis sebenarnya ada memberi pengkhususan, hanya jin jahat. Ya, kalau syaitan tu memang jin jahat lah, kan? Kita maklum bahawa jin ni pun dia ada baik jahat dia, seperti mana manusia lah. Jadi kita ada jin dan kita ada syaitan. Lazimnya yang jahat ni lah syaitan. Ya, pun syaitan ni pun ada dalam kalangan jin seperti mana dalam kalangan manusia. Manusia pun ada yang syaitannya, ya. Tapi nak kata dalam bulan Ramadan yang dirantai ialah jin jahat atau kepala-kepala jin, atau yang di terjemahan yang digunakan oleh penulis di sini dikata jin-jin pengganas, ya. Mereka ni yang akan dirantai. Pintu neraka ditutup, tiada satu pun dibuka. Manakala pintu-pintu syurga dibuka, tiada satu pun ditutup. Akan ada seseorang yang melaungkan, "Wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang inginkan kekejian, berhentilah, atau kejahatan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan daripada neraka pada setiap malam." Jadi setiap malam Ramadan itu
ada kumpulan-kumpulan manusia yang dibebaskan daripada api neraka atas amalan-amalan, atas ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Kesudahannya mereka dibebaskan daripada api neraka. Yakni takdirnya, asalnya dengan keadaan mereka sebelumnya melayakkan mereka masuk neraka, tetapi dengan ibadah yang mereka laksanakan di malam-malam atau di hari-hari Ramadan itu, kesudahannya melayakkan mereka untuk dibebaskan daripada api neraka. Itu maksud rangkap akhir daripada hadis ni. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan daripada neraka pada setiap malam. Moga kita tergolong dalam kumpulan itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini cara yang pertama untuk membina takwa di bulan Ramadan. Memperbanyakkan amalan baik dan menghentikan amalan buruk. Yang kedua, keazaman teguh disusuli dengan usaha. Keazaman teguh yang disusuli usaha. Lawannya tiada kemahuan yang menyebabkan tiada persiapan dan usaha. Ini dia sebenarnya dalam kita merealisasikan takwa itu, dia perlu ada perancangan sebenarnya. Perlu ada perancangan. Tetapi untuk merancang, dia perlu ada kesedaran. Tanpa kesedaran takkan ada perancangan. Seperti mana tak ada perancangan, takkan adalah perubahan. Jadi ini maksud perkara yang kedua ni. Keazaman teguh yang disusuli dengan usaha. Kita kena ada keazaman untuk nak berubah. Ini dia tuan-tuan sebenarnya antara cabaran yang menghantui setiap manusia itu, iaitu untuk nak berubah. Barangkali dari semasa ke semasa terdetik dalam diri kita mahu berubah, mahu menjadi insan yang lebih baik dan seumpamanya, insan yang saleh, yang bertakwa. Tinggal lagi itu bisikan atau detikan dalam hati kita. Sejauh mana bisikan itu jadi kuat sehingga menjadi satu keazaman. Itu peringkat, ini peringkat-peringkat dia lah, sampai ke tahap kita berazam. Apa artinya berazam? Yang ini bertekadlah kiranya, membulatkan hati untuk melakukan sesuatu, Dan peringkat seterusnya ialah dengan usaha, dengan kita mengambil tindakan. Sejauh mana kita bertindak untuk berubah. Dan saya kira bahawa dengan adanya majlis ilmu yang kita adakan pada pagi ini adalah di antara usaha yang kita ambil untuk nak berubah. Betul atau tidak tuan-tuan? Berapa ramai yang berangan-angan dan bercita-cita, tetapi kesudahannya mereka tak tahu jalan. Betul atau tidak? Kalau di luar sana, saya kira bahawa tuan-tuan, orang-orang di luar sana semua menginginkan kebaikan. Betul atau tidak? Adakah orang yang bercita-cita nak masuk neraka? Saya ingat tak ada orang yang waras, yang ada cita-cita macam tu. Semua rata-rata bercita-cita, berangan-angan untuk nak masuk syurga. Tinggal lagi sejauh mana mereka mengetahui jalan dia, cara dia untuk nak mencapai cita-cita tersebut. Jadi kita kata bahawa setiap amalan itu harus didasari dengan ilmu. Seperti mana kaedahnya, al-ilmu qabla al-amal. Betul atau tidak tuan-tuan? Ilmu sebelum amalan. Jangan pula beramal je tanpa kita tahu asasnya. Baik. Keazaman teguh disusuli dengan usaha. Lawannya tiada kemahuan yang menyebabkan tiada persiapan dan usaha. Allah mengatakan dalam surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila engkau telah berazam, maka bertawakkallah.
Apabila engkau telah berazam, yakni apabila engkau telah bertekad dan membulatkan hati, yakni memberi perhatian dan fokus, maka bertawakallah, yakni laksanakan dan serahkan segala apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah mengambil persiapan semua dan kita telah melakukan segala usaha, ya. Natijahnya itu sama ada kita sampai atau tidak kepada matlamat kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja kita kata, yakinlah bahawa kalau orang itu dia telah mengambil segala persiapan, melakukan segala usaha, bermula dengan niat yang baik, ikhlas kerana Allah, ya, dengan jalan menuntut ilmu, Allah tidak akan menghampakan orang itu, ya. Allah tidak akan menghampakan hambanya yang berserah sepenuhnya kepada dia, ya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya, ya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tuan-tuan, apa yang tuan-tuan faham bila kita baca bahagian akhir ayat tu? Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada dia. Ini soalan lah. Ada jawapan? Apa artinya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya? Kita nak yang tersirat lah. Jangan kata yang tersurat. Oh, Allah mengasihi maknanya Allah sayang orang yang bertawakal. Itu jelas lah, ngasihi, sayang, sama lah tu. Tapi kita nak yang tersirat. Apa yang tuan-tuan boleh simpulkan? Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ada maksud tersirat? Mesti ada maksud tersirat. Apa maksud dia? Ada jawapan? Allah memberi perhatian. Barakallahu fiik. Ada lain? Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Sedar tak sedar sebenarnya saya dah bagi jawapan tadi. Saja je ni nak menguji dugaan. Sekali lagi? Apa artinya Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepada dia? Apa? Apa dia? Berserah diri kepada Allah. Yalah, tapi di sini Allah kata Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal. Apa artinya apa? Apa maksud dia? Apa yang kita faham? Ya? Ya? Barakallahu fiik. Itu dia jawapan. Jazakallahu khair. Allah mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadanya, yakni Allah tidak akan hampakan orang yang bertawakal kepada dia. Apa artinya Allah tak akan hampakan? Yakni Allah akan berikan apa yang dia harapkan. Ketika mana Allah berserah kepada dia, apabila dia berserah sepenuhnya kepada Allah, natijah dia apa? Allah bagi apa yang dia usahakan tu, ya. Allah akan beri kepada dia apa yang dia harapkan itu, ya. Ini beza antara kita berserah dengan makhluk, kita berserah dengan manusia, dengan berserah kepada Allah. Berserah kepada manusia lumrah kalau kita kesudahannya mendapat kekecewaan, kita jadi hampa, ya. Kita dah berjanji dengan besok kita jumpa, besok kita jumpa, engkau datang, jangan tak datang, okey, insyaallah besok tak datang, kan, contoh, kan, kita akan jadi hampa barangkali, ya. Ni dah janji semua, kita dah apa, tapi orang tu tak menyambutlah apa yang kita minta tu. Itu lumrah kalau kita, ya, bergantung atau kita berjanji dengan sesama manusia. Tapi beza dengan kalau seorang itu bergantung dan berharap kepada Allah SWT. Allah tidak akan hampakan, ya. Allah kata dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah dan bergantung kepada Allah, maka cukup bagi dia. Ini tak perlu dia nak bergantung kepada sesiapa yang lain. Baik. Seterusnya, cara ketiga untuk membina takwa ialah bersegera. Segera dalam usaha nak membina takwa ini, seperti mana yang sepatutnya atas setiap seorang Muslim, harus bersegera.
Jangan tunggu-tunggu. Bersegera lawannya bertangguh-tangguh. Ya, ini bahasa Inggeris dikata procrastinate. Betul? Bertangguh-tangguh lah, ya, nantilah, ya. Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan segeralah kamu kepada mengerjakan amalan-amalan yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin, dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit, ya, langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Segera mengerjakan amalan-amalan kebaikan untuk mendapat keampunan Allah, ya, dan syurga seluas langit-langit dan bumi. Itu balasan yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Syurga seluas langit-langit dan bumi. Apa artinya bila kita kata syurga? Apa maksud syurga? Kita kata nikmat, nikmat, balasan, kita kata kebahagiaan, semua kegembiraan, segala apa, ya, rumah, tempat tinggal, tempat untuk bersenang-senang. Itu maksud di sebalik syurga, seluas langit-langit dan bumi, ya. Ini balasan bagi orang yang bertakwa, ya. Tuan-tuan, kalau kita kat dunia, antaranya ialah masing-masing memberi fokus untuk bekerja, mencari nafkah atau mencari kekayaan untuk dia membina rumah. Betul atau tidak? Lazimnya orang-orang yang bekerja ni, apa dia punya matlamat dia? Hujung pangkal dia tu dia nak beli rumah, nak beli kenderaan. Ini dua benda lah asas. Betul atau tidak, kan? Benda yang besar. Nak beli rumah, beli kenderaan. Tapi yang paling utama beli rumah lah, orang kata. Rata-rata semua bekerja nak beli rumah, kan? Tapi tuan-tuan lihat, bekerja saban tahun, mengumpul sedikit demi sedikit, kesudahan dia nak beli rumah. Dan rumah ni ada macam-macam lah, ada macam-macam besar dan saiz dia. Sama ada dia dapat tak dapat, itu satu hal lah. Tapi kesudahan dia, bandingkan rumah yang ada kat dunia ni, sebesar-besar rumah itulah yang ada, dengan balasan yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Allah kata apa? Seluas-luas langit dan bumi. Tuan-tuan bayangkan, rumah istana, mahligai istana, seluas-luas langit-langit dan bumi. Tuan-tuan nak mana? Tuan-tuan nak rumah yang ada kat dunia ni ke, atau rumah yang ada di syurga? Kalau rumah kat dunia, ada jalan dia. Betul atau tidak? Kalau rumah yang di syurga, ada jalan dia yang berbeza, ya. Barang siapa yang berusaha untuk mendapat syurga dunia dan dia memberi perhatian dan fokus sehingga dia mengabaikan syurga akhirat, maka dia akan mendapat apa yang sementara. Betul? Betapa berapa lama sangatlah dia boleh tinggal dalam rumah syurga dunia dia tu, ya. Dan barangkali itu pun tak seberapa, ya. Ada yang leasehold-nya, ada yang freehold-nya, ya. Maknanya dia dah beli tapi sebenarnya bersyarat, kan? Kalau dia tak pakai, contohnya kalau dia beli rumah tu ada cukai,
cukai, apa dipanggil? Cukai pintu. Kalau dia tak bayar cukai pintu tu, kena rampas. Padahal dah penat lelah beli tu. Ya. Berbanding dengan syurga akhirat yang berkekalan. Kalau siapa yang masuk syurga akhirat, tuan-tuan, ada yang dikeluarkan balik kerana tak bayar cukai. Contoh. Yang ini tak ada. Jadi tuan-tuan, ini pilihan yang ada di depan kita. Antara yang sementara dengan yang kekal. Orang yang bijak tentu sahaja dia akan memilih apa yang kekal selama-lamanya berbanding dengan apa yang sementara untuk beberapa tahun. Ya. Dan itulah syurga akhirat yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa, orang yang dapat merealisasikan matlamat dan tujuan takwa itu. Baik, seterusnya kita lihat yang keempat, cara membina takwa yang keempat, berpada-pada dan sedaya upaya. Berpada-pada dan sedaya upaya. Lawannya melampau, keterlaluan dan berlebihan. Ini memang dituntut atas setiap seorang Muslim supaya berpada-pada. Berpada-pada dan dalam masa yang sama sedaya upaya. Saya kira dua benda ni dua benda yang berbeza. Tapi kedua-duanya dituntut. Berpada-pada yakni tuan-tuan boleh lihat tulislah dalam kurungan, ya. Sambil-sambil tu kita guna kata-kata ni, kita faham ya apa yang kita baca. Berpada-pada tuan-tuan letak dalam kurungan di atas bersederhana. Ya. Sedaya upaya mengikut kemampuan lah kita kata. Ya. Mengikut kemampuan, tapi dalam masa yang sama bersungguh-sungguh. Ini jangan sedaya upaya ni maknanya melepaskan batuk di tangga, bukan. Ya. Ikut kemampuan tapi dalam masa yang sama bersungguh-sungguh. Ya. Ini memang disyariatkan secara amnya. Agama menyuruh supaya kita berpada-pada, yakni jangan melampau, keterlaluan, berlebihan seperti yang ditulis di bawah tu. Ini sejajar dengan firman Allah dalam surah Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya. Nak mengatakan bahawa agama Islam ini dia meraihkan perbezaan antara seorang individu dengan individu lain. Ya. Manusia ini tak sama. Maka tenaga, kemampuan pun tidak sama. Demikian dalam merealisasikan takwa. Masing-masing ada tahap masing-masing yang berbeza. Dan kita hanya dibebankan dengan apa yang kita mampu. Justru tuan-tuan, kita kena reflect, kita kena lihat diri kita, bermuhasabah dan lihat sejauh mana yang kita mampu, maka kita kena usahakan. Ya. Sebenarnya bila kata sedaya upaya, tuan-tuan, apa yang tuan-tuan faham bila orang kata lakukan sedaya upaya? Apa yang tuan-tuan faham? Bila kata sedaya upaya, adakah tuan-tuan faham itu satu keringanan atau satu bebanan? Faham tak soalan? Bila dikata tuan kena bekerja sedaya upaya. Kalau bos kata kat kita lah, mat, kerja sedaya upaya. Kita kata alhamdulillah ke innalillah. Itu bergantung pada pemahaman kita, kan? Jadi adakah itu maksud satu keringanan? Keringanan maknanya satu kelonggaran, ya? Atau dia adalah satu bebanan? Ada jawapan? Keringanan. Ada jawapan lain? Bebanan. Okey, saya ingat kena jelaskanlah kenapa keringanan. Kalau maksimum maknanya macam beban je. Jadi apa yang kita rasa kita mampu, kita buatlah macam tu.
Ya, maknanya Mat kerja sedaya upaya Okey, baik bos. Alhamdulillah. Dia kalau ikutkan kena 9 to 5. Tapi aku mampu sejam je. 9 to 10 je lah. Keringanan kan? Itu tafsiran yang pertama lah, keringanan. Sedaya upaya maknanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sedaya upaya. Maknanya apa yang aku mampu je lah. Jadi kalau contohnya lah puasa Ramadan 30 hari, aku mampu sehari je, alhamdulillah, sehari je puasa. 29 lagi buka, tak mampu. Itu kalau kita lihat tafsiran yang pertama, itu maksud dia lah. Itu kalau kita lihat maksud sedaya upaya ni, itu adalah satu keringanan. Tapi saya tertarik juga ada yang kata maknanya apa tadi? Bebanan. Boleh jelaskan apa maksud sedaya upaya satu bebanan? Macam mana tu? Itu kontradik. Keringanan dengan bebanan kontradik kan? Apa boleh jelaskan maksud bebanan tadi? Bergantung pada diri dia. Maksudnya dia nak menghasilkan dia punya perbuatan lah, bersungguh-sungguh. Macam mana dia jadi satu bebanan? Ini macam kita bersungguh-sungguh up to the maximum level lah yang boleh kita reach lah, capai beyond that itu. Itu macam bebanan yang kita kena pikul. Sekali lagi. Bersungguh-sungguh tahap maksimum yang kita boleh capai. Maksudnya tak melebihi tahap maksimum yang kita kena buat tu lah. Maksudnya kita kena cuba sedaya upaya bersungguh-sungguh. Contoh macam lari laju, kita kena lari bersungguh-sungguh nak dapatkan nombor 1. So kita kena gerak tenaga sikit. Itu yang merupakan macam bebanan. Okey. Boleh tak saya kata bahawa sedaya upaya dia merangkumi kedua-dua maksud sebenarnya. Bukan hanya keringanan, bukan hanya apa tadi? Bebanan. Bahkan dia kedua-dua sebenarnya. Pendek kata soalan tadi soalan perangkap. Kerana dia merangkumi kedua-dua maksud daripada dua sudut yang berbeza. Boleh membawa maksud keringanan, dalam masa yang sama boleh membawa maksud bebanan. Dengan erti kata, sebenarnya kita hanya tahu kemampuan kita selepas kita cuba. Kalau belum cuba, belum tahu. Betul? Maknanya kau tak boleh kata bahawa aku hanya mampu puasa sehari saja. Mana kau tahu? Dah cuba ke belum? Oh, belum. Aku mengandaikan je aku mampu sehari. Tak boleh andai. Kena cuba. Ya, maknanya kena push. Maka dari sudut itu bebanan. Kena push. Kena push diri. Push diri apa? Push pula. Kena apa? Kena paksa diri. Barakallahu fiik. Selagi mana kita tak paksa diri kita, maka kita tak tahu kemampuan kita. Maka dari sudut itu bebanan. Kita kena paksa dan paksa. Kita kena usaha dan usaha. Maka bila sebut paksa, ini maksud bebanan tadi. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita dah paksa diri kita, kita dah berusaha sedaya yang kita mampu, kemudian kita mendapati bahawa itulah yang dapat kita lakukan. Itu tahap yang kita lakukan, yang dapat kita buat. Yang barangkali tak sampai tahap orang lain yang lebih tinggi. Maka dari sudut itu kita kata itulah yang kita mampu. Itulah dari sudut itu kita kata keringanan. Tak perlu kita nak buat sama tahap seperti si fulan dan si fulan. Dan kemuncak tahap yang paling tinggi seperti apa? Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa yang dapat beribadah lebih daripada ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Kan? Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wallahi inni atqakum lillah." Demi Allah,
sesungguhnya akulah manusia yang paling bertakwa daripada kalangan kamu. Kan? Jadi itu nak kata itu benchmark dia lah, ya. Manusia yang paling bertakwa tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kata lain, kita kena berusaha supaya kita sampai ibadah kita sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selagi mana kita tak usaha belum tahu. Tapi kesudahannya setelah kita berusaha dan kita dapati bahawa itulah tahap yang kita boleh lakukan, maka di situ kita kata itulah semampu kita, dan semoga Allah mengampuni kelemahan kita. Maka dari situ itu kita kata keringanan. Jadi berbalik-balik, jadi insya-Allah di sini kita dah faham. Bila tuan-tuan baca ayat Allah kata bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya, jangan disangka bahawa itu satu keringanan. Seperti mana jangan disangka bahawa itu satu bebanan. Bahkan dia adalah kedua-duanya, ya. Baik. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ad-din yusur wa la yushaddu ad-dina ahadun illa ghalabah. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhah wa syai'in min ad-duljah." Sesungguhnya agama ini mudah. Tiada seorang pun yang keterlaluan atau yang berlebih-lebihan dalam amalan agama atau dalam beramal kecuali dia akan dikalahkan, kecuali dia akan ditewaskan oleh agama. Jadi hendaklah kamu berusaha menepati kebenaran dan berusaha menepati kesempurnaan, serta bergembiralah dengan janji-janji baik Allah. Hendaklah kamu berusaha pada waktu pagi, petang dan sebahagian malam. Poin yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah pada bahagian pertama hadis tadi. Sesungguhnya agama ini mudah, yakni mudah memudahkan. Kenapa? Apabila agama itu meletakkan satu garisan suruhan, kesudahan dia, manusia disuruh supaya melakukan apa yang dia mampu, ya. Kemudian bahagian yang kedua daripada hadis ini ialah ayat yang seterusnya. Tiada seorang pun yang keterlaluan dalam agama kecuali dia akan dikalahkan. Yakni barang siapa yang cuba nak berlebih-lebihan, yakni mengatasi kemampuan dia, melainkan dia akan tertewas. Tertewas di sini maknanya dia tidak akan dapat bertahan lama. Itu maksud dia. Dia tidak akan dapat bertahan lama apabila dia nak bersikap berlebih-lebihan, ya. Sebagaimana contohnya tuan-tuan yang dapat yang terfikir dalam konteks berpuasa, andainya seorang itu dia nak berpuasa tanpa dia berbuka, nak puasa tanpa berbuka, apa maksud dia tuan-tuan? Dia puasa yang Ramadan nanti, saya bagi contoh, bila tiba bulan Ramadan nanti, dia puasa dari waktu subuh tu, ya, sampai ke maghrib, dia tak buka puasa. Dia sambung puasa. Dia sambung puasa sampai ke malam. Ini nama dia puasa apa tuan-tuan? Wisal. Puasa wisal. Dan ternyata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat macam tu dalam hadis. Dan bagaimana kalau seorang itu dia nak puasa wisal? Secara prinsipnya dibolehkan sampai ke waktu sahur saja. Afdalnya, sunnahnya segera berbuka, bukan? Afdalnya, sebaiknya dia segera berbuka. Berbuka bila tiba waktu maghrib. Itu waktu puasanya, daripada subuh sampai ke maghrib.
Tapi kalau orang itu dia nak sambung puasa, dibolehkan, tetapi wajib dia bersahur. Maksudnya jangan sampai ke hari seterusnya, sepanjang malam tu dia sambung puasa sampai ke hari esoknya. Ya, itu dikata puasa wisal. Puasa wisal maknanya puasa yang sambung ke hari seterusnya. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat orang yang berpuasa sampai ke malam dan hanya makan pada sebelah sahur tu, agaknya berapa lama dia boleh buat macam tu? Berapa lama, berapa hari dia boleh buat macam tu dengan hanya makan pada sebelah waktu sahur saja? Maknanya sepanjang malam tu dia tak sahur, dia tak makan, hanya makan pada waktu sahur. Berapa lama dia boleh kekal macam tu? Jawapannya takkan dapat kekal lama lah. So ada benda tu mengatasi apa yang manusia mampu. Kita ni pun kalau puasa sampai maghrib tu, apa rasa kita? Ya, dah penat ke masih cergas lagi? Kan? Lagi nak tarawih pula malam nanti, kan? Sila hari bulan, ya. Kalau dah sampai ke maghrib, dah tumbang dah, ya. Waktu isyak tu dah syahid dah, kan? Tapi dia bangun tahajud lah kita. Kan? Tapi bagaimana kalau dia sambung lagi puasa, ya, hanya berbuka, hanya makan waktu sahur? Kita kata itu memang itu satu yang mencabarlah, bukan satu yang mudah, ya. Dan ternyata bahawa syariat tidak menggalakkan macam tu. Bahkan syariat menyuruh supaya kita segera berbuka. Walaupun dibolehkan dia nak sambung, kalau sambung sekalipun sampai ke sahur tu kena makan. Tapi afdalnya, sunnahnya ialah segera berbuka. Kenapa itu afdal? Kerana itulah yang menepati, itu standard yang menepati manusia, tahap kemampuan manusia. Berpuasa sampai ke maghrib sahaja, ya. Itu maksud di sini, ya. Sesungguhnya agama ini mudah, menepati apa yang manusia mampu buat. Sebab tu tuan-tuan lihat, ya, kalau puasa sebulan 30 hari, ada tak manusia yang tak mampu puasa? Kita kata puasa 30 hari ni secara prinsipnya semua boleh buat. Laki, perempuan, tua, muda, semua boleh buat. Buktinya di depan mata kita. Semua orang boleh berpuasa. Walaupun 1 tahun sepanjang tu dia tak puasa, bila tiba Ramadan dia boleh puasa. Ya, itu maksud sesungguhnya agama ni mudah, mengikut tahap apa yang mampu dilakukan oleh manusia secara prinsipnya, ya. Tinggal lagi jangan nak berlebih-lebihan, ya. Kerana siapa yang cuba nak melampau, dengan erti kata dia semangat terlajak, bahasa mudah dia lah. Biasalah kalau bila dah berazam ni, semangat tu biasanya paling tinggi di permulaan tu. Di permulaan tu dia berkobar-kobar, ya. Tapi tinggal lagi kita kena berhati-hati. Jangan kita semangat berlebih-lebihan, kerana betapa cepatnya semangat ni dia takkan bertahan. Lumrah manusia, semangat dia apa tuan-tuan? Naik turun. Dan kita disuruh supaya berpada-pada, buat apa yang mampu, ya. Dan yang paling pentingnya ialah konsisten, ya. Yang paling pentingnya ialah konsisten. Dan itu yang kita lihat poin yang kelima, berterusan. Maksudnya tuan-tuan letak dalam kurungan, berterusan maksudnya konsisten. Ini yang ini sebenarnya matlamat yang kita harapkan supaya kita dapat konsisten, ya. Konsisten tahap minimum dia apa tuan-tuan? Boleh tuan-tuan letakkan, ya. Melaksanakan kewajipan. Itu minimum. Itu minimumnya. Benda yang wajib kena laksanakan. Tak ada istilah yang wajib ni pun kita nak diskaunkan, tak boleh.
Macam 30 hari puasa ni lah, nak diskaun, buat sehari je, 2 hari dan sebagainya, tak boleh. Kena puasa 30 hari, 30 hari. Itu minimum. Ya. Jadi konsisten kita kata minimum apa yang wajib. Ya. Tuan-tuan nak letakkan minimum apa yang wajib. Boleh. Ya. Seterusnya, poin yang kedua, laksanakan yang sunat sedaya upaya. Ya. Kalau yang wajib tadi jangan kata sedaya upaya. Ya. Yang wajib memang kena buat. Yang sedaya upaya ni lah kita kata benda sunat. Ya. Di sini yang membezakan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lain, pada benda-benda yang sunat. Ya. Sedangkan yang wajib semua buat. Ya. Yang benda-benda sunat ni yang kita berlumba-lumba antara sesama kita. Ya. Ada yang lebih daripada yang lain. Baik. Kata penulis yang kelima, ya, cara membina takwa yang kelima, berterusan, yakni konsisten. Berterusan lawannya berhenti dan terputus. Amalan yang terbaik di sisi Allah adalah amalan salih yang berterusan walaupun sedikit. Gariskan, amalan salih berterusan walaupun sedikit. Ya. Ini kita punya benchmark, kita punya tanda aras. Amalan baik yang berterusan walaupun sedikit. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna ahabbal a'mali ila Allah madama wa in qal. Maksudnya sebaik-baik amalan di sisi Allah ialah yang berterusan walaupun sedikit. Maka di sini kita kena latih diri kita dalam kita beramal. Kita perhatikan amalan-amalan yang kita dapat laksanakan. Dan seperti yang kita sebut tadi, benda yang wajib itu kena jaga. Jangan cuai, jangan lalai, jangan ditinggalkan. Kalau bulan puasa nanti, yang wajib apa? Puasa 30 hari atau puasa sepanjang bulan. Itu wajib, itu kita kena jaga. Sebab itu tahap minimum takwa. Betul atau tidak? Tahap minimum takwa kena puasa sepanjang bulan tadi. Dalam masa yang sama, kita lihat perkara-perkara sunat yang dapat kita laksanakan di bulan Ramadan itu. Dan itu yang akan ada beza antara seorang dengan seorang yang lain. Tinggal lagi kaedah, tuan-tuan, yang kita kena perhatikan dalam benda-benda sunat itu ialah kita lihat apa yang mampu kita buat. Dan sebolehnya jangan kita melihat amalan-amalan yang kita nak lakukan secara, orang kata apa? Minta maaf, saya pilih yang teringat dalam fikiran saya ialah hangat-hangat. Itu tuan-tuan sambung sendirilah. Ya, barakallah. Itu kita tak nak. Kita tak nak hangat-hangat haji sayang. Oh, Naji sayang. Okey. Ingat haji tadi. Haji mana pula ni? Hangat-hangat Naji sayang. Ya. Kita tak mau macam tu. Ya. Itu adalah satu yang tercela sebenarnya. Sesuatu yang tercela. Dan jangan terkejut, tuan-tuan, kalau kita mendapati bahawa masyarakat di luar sana itulah tabiat mereka, itulah kelebat mereka, di mana mereka hangat-hangat di awal bulan saja. Tuan-tuan lihat, saya kata pengalaman lah, kalau solat tarawih itu paling ramai malam tamu. Tak tahu dekat sini, mungkin sama sini juga ke? Hampir ijma'. Mereka sepakat dalam bab ni.
Paling ramai salat tarawih malam pertama. Semua, tak siapa semua yang tak kenal, tak nama ada. Alhamdulillah. Tapi betapa cepatnya ya, malam-malam seterusnya Saf makin depan. saf makin ke depan ya. Makin berkurang dan paling kurang di hujung Ramadan tu. Ya. Lagi-lagi kalau yang terakhir tu. Ya, malam-malam terakhir Ramadan itulah itu paling kurang. Kita kata itu jelas tidak wajar. Bahkan sedar tak sedar tuan-tuan, itu terbalik, bertentangan sama sekali dengan apa yang sepatutnya. Kerana kalau tuan-tuan lihat dalam bulan Ramadan ya, secara khasnya, yang paling utama di awalnya atau di hujungnya? Yang ada kelebihan-kelebihan tertentu di awalnya atau di hujungnya? Ternyata bahawa di hujung. Bahkan dalam hadis seperti mana yang diceritakan oleh Aisyah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda akan bersungguh-sungguh beramal ibadah 10 hari terakhir Ramadan dengan ibadah qiyam dan sebagainya. 10 hari terakhir di situ Rasulullah bersungguh-sungguh memberi perhatian dan fokus. Antara lain kerana ada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar bila 10 hari terakhir, 10 malam terakhir Ramadan. Tapi itulah dia, ya. Dan ini tuan-tuan jangan terkejut bahawa ini memang lumrah. Kalau nak lihat apa yang tak sepatutnya, apa yang tak wajarnya, itu memang lumrah pada kelibat orang-orang awam. Itu memang lumrah kelibat orang-orang awam. Kerana itu kita antara lain Islam menuntut supaya kita menuntut ilmu. Betul atau tidak tuan-tuan? Hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Justru tuan-tuan, kita kena faham keutamaan menuntut ilmu itu. Dan ketika mana tuan-tuan kita telah hadir dalam majlis ilmu kita, haruslah ada kesan ilmu yang kita telah belajar itu pada diri kita. Jangan jadi seperti orang awam. Seperti mana kaedah atau sebutan perumpamaan dalam bahasa Arab disebut al-awam, hawam. Orang awam ni memang awam lah. Itu adalah satu celaan. Jangan pula kita nak berbangga. Saya berbangga jadi orang awam. Itu bukan satu kebanggaan. Bahkan kita berbangga apabila kita menuntut ilmu. Kerana itu adalah satu tuntutan dan kewajipan. Tinggal lagi, dia adalah satu amanah dan tanggungjawab. Supaya kesan ilmu yang kita belajar itu nampak pada diri kita, nampak pada amalan yang kita laksanakan. Dan itu yang nak ditekankan di sini, supaya amalan, mana-mana amalan yang kita lakukan itu sebolehnya hendaklah konsisten, ya, konsisten. Saya boleh bagi contoh tuan-tuan, ya, di bulan Ramadan nanti perhatikan muhasabah. Lihat ibadah sunat yang kita kerjakan. Kerana benda yang wajib itu memang kena jaga. Orang awam, salatullah. Orang awam, penuntut ilmu dan sebagainya, itu benda wajib memang kena laksanakan. Tapi yang kita kena lihat dan kita kena berwaspada ialah dengan ibadah-ibadah sunat yang kita laksanakan itu. Pastikan ia konsisten. Antaranya ialah apa? Solat tarawih, betul? Jadi di situ kita kena muhasabah. Kerugian, segala kerugian, andainya kita bersemangat di awal bulan dengan solat tarawih yang kita laksanakan, tetapi kemudian dengan hari-hari Ramadan itu berlalu dan pergi, ternyata bahawa dengan tarawih pun pergi juga. Ini kita kata rugi, dan ini adalah satu yang tidak wajar. Kena konsisten dari awal bulan sampai ke akhir bulan. Bergantunglah
ya, sebolehnya setiap malam. Tapi kalau ada yang tertinggal dan sebagainya, pastikan kita, orang kata apa? Kita kejar balik. Jangan dah tinggal sekali, dah tinggal terus. Jangan. Kalau tertinggal sekali, pastikan hari yang berikutnya kita kembali melaksanakannya. Kita lihat surah 18. Kita berhenti rehat sebentar sebelum kita sambung semula. Wallahu taala a'la wa a'lam.